Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan haji. Hadis yang ke-762 daripada kitab Bulughul Maram, hadis Sayyidina Jabir yang menceritakan tentang pelaksanaan haji yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang dan 2 minggu lepas ataupun 2 minggu dah kita baca hadis ini. Ni kali ketiga, minggu yang ketiga kita baca hadis ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya mengerjakan haji ke Baitullah adalah salah satu daripada rukun Islam bagi orang yang berkemampuan. Yang mana kewajipan melaksanakan haji sabit dengan dalil daripada Al-Quran, sabit dengan dalil daripada hadis dan sabit dengan dalil ijma' ulama. Maksudnya di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mengerjakan haji. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Dan untuk Allah menjadi kewajipan kepada manusia mengerjakan haji ke Baitullah. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajj wal umrata lillah." Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita haji. Tetapi pelaksanaan haji secara terperinci tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah bagi orang yang ingin melaksanakan ibadat haji hanya untuk mengambil Al-Quran, untuk melaksanakan ibadat haji daripada Al-Quran sahaja, maka nescaya dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadat haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Taala mewajibkan ibadat haji, tetapi Allah Taala tidak menceritakan bagaimanakah cara melaksanakan ibadat haji secara terperinci dalam Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kamu mengambil cara ibadat haji kamu daripada aku. Baik. Maka Sayyidina Jabir antara sahabat yang menyaksikan pelaksanaan ataupun perbuatan ibadat haji yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan hadis Sayyidina Jabir yang menceritakan tentang haji Rasulullah, hadis yang cukup panjang. Baik. Jadi bagaimana cara melaksanakan ibadat haji sebagaimana hak yang dilakukan oleh Rasulullah, boleh kita tengok hadis Sayyidina Jabir hak yang kita baca. Capur malang ni saja 3 kali dah capur malang ni. InsyaAllah lah malang ni boleh habislah hadis ni. Baik. Kita sambung bacaan hadis. Kita ambil pada perkataan falam yazal waqifan hatta gharabatis syams wa dhahabatis sufratu qalila hatta ghaba al-qurs wa dafa' wa qad shanaqa lil qaswa'i az-zimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahli wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah
كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. Maksudnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan katanya alik ni terjemahan dia. Katanya baginda bukan hak ni. Panjang sangat nak jumpa cari hak mana terjemahan dia. Okey, katanya gini, dan sentiasa berwukuf di sana, yakni di Arafah, sehingga matahari mula terbenam dan awan kuning di ufuk barat berangsur lenyap. Ketika bola matahari sudah terbenam, baginda berangkat dan terpaksa menarik kencang tali kendali untanya sehingga kepala unta Al-Qaswa benar-benar menyentuh bahagian depan pelananya. Okey, cerita dia lagu mana? Okey, sebelum daripada ini kita cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah. Dan sebelum daripada ini kita cerita bahawasanya wukuf di padang Arafah adalah salah satu daripada rukun haji. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, dalam kita melaksanakan ibadat haji, di sana ada rukun haji. Rukun haji dinamakan juga sebagai fardu haji, dan di sana ada wajib haji, dan di sana ada sunat haji. Yang mana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dicampur di antara Sayyidina Jabir menceritakan perbuatan Rasulullah, yang mana dalam perbuatan Rasulullah ada hak yang Rasulullah buat rukun haji, dan ada hak yang Rasulullah buat wajib haji, dan ada juga hak yang Rasulullah buat adalah sunat haji. Baik. Dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalaulah dalam bab lain, kalau sebut kata fardu dengan wajib benda sama. Fardu dan wajib benda sama. Sebab itulah boleh kita kata sembahyang fardu zuhur, boleh kita kata sembahyang wajib. Boleh, dia wajib dengan fardu benda sama. Tetapi kalau dalam bab haji, dia ada beza sikit di antara fardu dengan wajib. Rukun dengan wajib. Fardu dengan rukun makna sama dalam bab haji. Fardu lain, wajib lain. Kalau dalam bab haji, fardu haji dia lain daripada wajib haji. Bezanya adalah fardu haji kalau orang tu tak buat maka tak jadi haji dia. Tapi kalau wajib haji, kalau dia tak buat walaupun salah tapi tetap haji dia sah. Dan kita akan cerita lagi sebagai contoh wajib haji, dan kita akan sebut ataupun kita akan khabar lagi sebagai contoh fardu haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di padang Arafah, wukuf di Arafah, berhenti di Arafah dalam masa tertentu, ia termasuk dalam rukun haji. Orang yang tidak wukuf di padang Arafah dalam tempoh dia, maka tak jadi haji dia. Sebab itulah di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Dalam hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah selepas daripada masuknya zuhur sehingga lepas daripada gelincir matahari, sehingga Rasulullah wukuf di padang Arafah sehingga terbenam matahari. Begitu lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah. Dia sebenarnya kalau mengikut pandangan ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia tidaklah menjadi syarat sampai kepada kita duduk di padang Arafah sampai ke terbenam matahari. Tidaklah disyaratkan begitu. Maksudnya
ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya, ini kita secara ringkas, ada sebahagian daripada ulama fiqh menyebut bahawasanya kalaulah orang tu duduk di padang Arafah dalam waktu walaupun sekejap, maka sudah memadai. Tapi hak yang comelnya kita buat sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi start daripada lepas Zuhur kita berada di padang Arafah sehinggalah terbenang matahari. Lepas daripada terbenang matahari barulah kita keluar daripada padang Arafah. Baik. Nah, tu hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di padang Arafah, berada di padang Arafah sehingga terbenang matahari. Apabila matahari lenyap, tergelang dah, habis dah, maka ketika itulah barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Muzdalifah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berangkat ke Muzdalifah, maka orang hak yang sahabat-sahabat hak yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakak ikut belaka, pakak nak pergi belaka. Hak ni naik unta ni, hak ni naik unta ni. Jadi bising bangun kali, hak ni bangun ambak unta dia kan. Jadi maka menyebabkan unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah orang ni duduk sorok, orang ni duduk sorok kan. Macam orang naik kuda ni kan. Kita tak ada unta kan, orang naik kuda ni. Nak suruh kuda gerak nak suruh kenderaan gerak, bunyi yang mulu. Bising bangun kali sampai ke unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa Rasul tarik tali dia, tali kekang dia tu sampai tekak dia rapat dengan pelana kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bimbang unta Rasulullah menyakiti orang lain. Takut langgar orang tu, tangguh langgar orang ni, dah orang bunyi wah belakang ni. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat dia, as-sakinah. Rasulullah isyarat dengan tangan kanan dia supaya sahabat-sahabat dia bertenang. Jadi bagi orang yang berada di sana, antara benda yang dituntut oleh Rasulullah sebagaimana Rasulullah kabar kepada sahabat adalah bertenang, jangan riuh, riuh sekali dengar suara apa semua sekali, jangan bertenang. Jadi ketika pakak duk riuh belaka, hak mung duduk ambak unta mu, hak ni ambak unta ni, hak ni seru orang tu seru orang ni. Jadi bising bangun kali Rasulullah kata lagi ayuhan nas as-sakinah. Rasulullah isyarat dengan tangan kanan dia supaya sahabat-sahabat bertenang pada ketika itu. Baik, apabila unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah. Nak pergi ke Muzdalifah ni, dia daripada Arafah nak pergi kepada Muzdalifah. Arafah nama tempat, Muzdalifah juga nama tempat. Dalam perjalanan ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Kan Rasulullah pegang rapat dah tali kekang unta dia sampai ke kepala unta saat ni tu rapat di pelana. Tapi masa nak naik bukit sikit, tempat yang tinggi sikit, maka Rasulullah lepas sikit tali unta. Ini menunjukkan bahawasanya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga unta dia, takut dia langgar orang lain, takut menyusahkan orang lain. Tetapi ketika unta perlu kepada kendor tali nak naik tempat tinggi, itu memudahkan unta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas tali. Maksudnya Rasulullah ambil kira belaka. Ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keadaan orang sekeliling dan terhadap unta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Kerana agama kita adalah agama ihsan, agama yang cukup menitik berat ataupun mengambil berat tentang berbuat baik, bukan hanya kepada manusia sehingga kepada binatang sekalipun. Dan pernah beberapa kali kita sebut suatu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan buat baik atas setiap sesuatu. Kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau mu nak bunuh sekalipun, mu kena elokkan cara pembunuhan. Kamu nak sembelih binatang sekalipun, mu kena elokkan cara sembelihan. Kerana agama kita cukup mengambil berat tentang ihsan, buat baik kepada pihak yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan tali unta dia ketika sampai tempat tinggi, perlu kena olah sikit tali tersebut agar unta mudah naik tempat tinggi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam olah. Ini hak yang dicerita oleh siapa? Dicerita oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jadi bermakna Jabir ketika orang ramai orang pada hari itu. Tapi Jabir bin Abdullah dekat dengan Rasul, memerhati perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia nak buat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat.
dan hasil daripada mengambil berat oleh Sayyidina Jabir akan perbuatan-perbuatan Rasulullah pada ketika itu, sehingga kita pada hari ini mampu melaksanakan ibadat haji sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya, berpandukan kepada beberapa riwayat daripada sahabat, antaranya riwayat yang panjang yang datang daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah yang kita bincang pada malam yang mulia ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya setiap kali menaiki bukit, baginda sedikit membongkokkan tubuhnya agar memberi kesempatan kepada Al-Qaswa untuk naik. Al-Qaswa ni adalah nama kepada unta Rasulullah. Al-Qaswa adalah nama kepada unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga sampailah Rasulullah di Muzdalifah. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Muzdalifah. Baik. Sampai di Muzdalifah, di sana baginda solat maghrib dan isyak. Dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Maksudnya Rasulullah telah buat jamak takhir di antara maghrib dengan isyak di Muzdalifah, dengan 1 azan dan 2 iqamah. Dan kalau kita tengok di sini, Rasulullah buat jamak ni sedangkan Rasulullah bertolak daripada Arafah setelah daripada masuk dah waktu maghrib, tapi Rasul melewatkan sembahyang maghrib di dalam waktu isyak. Baik, daripada segi hukum bolehlah. Hak tu jelaslah boleh. Cuma perbuatan ni sebenarnya menyalahi perbuatan yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang buat jamak takdim, kadang-kadang buat jamak takhir. Baik. Rasul buat jamak takdim bila dia tengok ketika Rasul berhenti masuk dah waktu, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk waktu, Rasul belum lagi menaiki kenderaan berjalan, maka Rasul sembahyang dulu zuhur dengan asar. Baik. Kalau sekiranya tengah berjalan masuk waktu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang jamak takhir. Jadi sekarang ni masuk dah waktu maghrib, Rasul tak sembahyang lagi maghrib. Rasul melewatkan sembahyang maghrib dengan isyak di Muzdalifah sana, di Al-Mash'aril Haram. Sebab dia Rasul melewatkan sembahyang yang biasanya apabila masuk waktu sebelum daripada Rasul bertolak, Rasul terus sembahyang jamak takdim. Kita begitu biasanya. Sebelum daripada ni contoh yang kita bincang dalam bab jamak sembahyang orang musafir dulu. Kalau tak faham kita urang gini. Kalau tak faham, kita ada bincang berkenaan dengan sembahyang jamak takdim dan jamak takhir. Sebab jamak takdim, sebab jamak takhir pernah kita bincang sebelum daripada ni. Kita boleh buat jamak takdim dan kita boleh buat jamak takhir. Okey, mana lebih afdal, kita buat jamak takdim ke kita buat jamak takhir? Kita kena tengok. Afdal, nak kata afdal ataupun tidak, kita kena tengok. Jadi kalau kita berhenti dalam waktu zuhur, kita berhenti satu tempat tiba-tiba masuk zuhur, maka afdal kita sembahyang jamak takdim. Baik. Dalam perjalanan ataupun kita tengah perjalanan tiba-tiba masuk zuhur, maka afdal kita buat jamak takhir nanti apabila kita nak berhenti dalam waktu asar. Jadi kita tengok lebih mudah kepada kita, dan biasa begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila masuk dah waktu sembahyang sebelum daripada Rasulullah naik kenderaan, maka Rasul akan buat dulu sembahyang jamak takdim. Okey, itu biasa. Tapi berbeza dalam masalah ni. Ketika duduk di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun masuk dah waktu maghrib, tapi Rasul tak sembahyang lagi maghrib, tetap berangkat ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah barulah buat jamak takhir di antara maghrib dengan isyak. Soalannya, kenapa Rasulullah buat begitu sedangkan hak yang biasanya bukan begitu? Kerana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua supaya berzikir kepada Allah di Mash'aril Haram. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram." Maksudnya adalah tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk mencari kurniaan daripada Tuhan kamu, nak cari rezeki ketika kamu melaksanakan ibadat haji. Maka apabila kamu telah bertolak daripada Arafah, hendaklah kamu menyebut Allah, mengingati Allah di sisi Al-Mash'aril Haram. Mash'aril Haram adalah Muzdalifah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala memerintahkan supaya berzikir kepada Allah di sisi Al-Mash'aril Haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang maghrib di Arafah,
tetapi Rasulullah sembahyang maghrib bersama dengan Isyak di Muzdalifah tu, di Al-Mash'aril Haram. Baik. Dan kita cerita dah sebelum daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu lepas kita cerita orang yang mengerjakan haji ataupun Rasulullah ketika dia mengerjakan haji, dia buat jamak taqdim Zuhur dengan Asar di Arafah, dan dia buat jamak takhir di antara Maghrib dengan Isyak di Muzdalifah. Maka ulama fiqh berbincang masalah ni. Adakah Rasulullah buat jamak ni kerana ibadat haji itu sendiri, ataupun buat jamak ni adalah kerana Rasulullah bermusafir? Jawapannya, menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, Rasulullah buat jamak di sini bukan kerana ibadat haji, tetapi kerana Rasulullah bermusafir. Jadi apabila Rasulullah buat jamak kerana dia bermusafir, maka orang yang mengerjakan haji dia tidak bermusafir. Sebagai contoh, dia pergi awal lagi duduk Mekah. Dia pergi awal lagi, dia duduk di Mekah lebih daripada cukup 4 hari ke atas dah duduk Mekah. Jadi dia tidak musafir, dia bermukim dah di sana. Maka kalau dia buat haji, dia tidak boleh buat jamak takdim di Zuhur dengan Asar di Arafah, Maghrib dengan Isyak di Muzdalifah. Dia tidak boleh buat jamak takdim kerana jamak di situ adalah diharuskan untuk orang yang bermusafir. Okey, ini satu pandangan. Namun ada pandangan yang kedua juga dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan dalam mazhab-mazhab sebahagian mazhab yang lain, mengatakan bahawasanya Rasulullah buat jamak pada ketika itu bukanlah keuzurannya asbab yang mengharuskan buat jamak bermusafir, tetapi asbab yang mengharuskan buat jamak adalah kerana pelaksanaan ibadat haji. Maka atas pandangan ini, tak kira orang tu bermusafir ataupun tidak, asal kata dia mengerjakan ibadat haji, maka boleh dia buat jamak di antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak ketika dia berada di sana. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya lagi, di sana baginda sallallahu alaihi wasallam salat Maghrib dan Isyak dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Dan daripada hadis ini juga ulama fiqh mengatakan ataupun ulama fiqh menyebut orang yang buat sembahyang jamak, apa yang dituntut dan disunatkan kepada dia adalah melaungkan satu azan. Daripada asalnya azan ni disunatkan kita laungkan untuk sembahyang fardu. Sama ada mu nak sembahyang berjemaah ke nak sembahyang seorangnya, sunat melaungkan azan. Kita jangan faham azan ni hanya sunat dilaungkan apabila masuk waktu sembahyang bagi orang yang ingin sembahyang fardu secara berjemaah sahaja. Jangan kita faham begitu. Bahkan sunat azan ni adalah untuk orang yang ingin sembahyang fardu. Kita nak sembahyang fardu seorang sekalipun tetap sunat kita azan. Masuk lama dah Isyak, tetap sunat kita azan. Kan ada sebahagian daripada masjid, dia kuliah maghrib dia kadang-kadang rapat pukul 9. Kadang-kadang rapat pukul lebih pukul 9 lebih. Jadi lepas daripada habis kuliah baru sembahyang. Baik. Adakah tak sunat dia azan? Tidak, sunat dia azan. Sebab azan ni bukan hanya mesti masuk waktu baru azan. Jadi lama dah, 10 minit dah masuk waktu. Ada ayah azan, setengah jam dah masuk waktu. Tak ayah azan. Tak, tetap sunat azan. Satu. Baik. Lepas tu kalau orang kata, kalau kita azan tengah-tengah malam kan orang jadi pelik pula, warna pula. Dia gini, dia benda pelik ni sebab kita tak buat. Kalau kita pakat buat dah pelik Kita tak buat jadi pelik. Cepat pakat buat belaka. Dah pelik Mu tak mau nak buat sebab takut pelik. Mu tak mau buat sebab takut pelik. Cepat pakat buat belaka. Pelik ke tak? Dah pelik Ya apabila buat belaka tak jadi pelik. Ya hak yang tak buat tu hak jadi pelik. Baik. 2. Yang ketiganya, dia sebenarnya melaungkan azan. Dia tidak disyaratkan pakai speaker. Tak syarat pakai speaker. Jadi kalau kita takut orang kata pelik, terganggu orang nak tidur dah tengah malam ni, kita sudah kuliah pukul 10 sebagai contoh, tak sembahyang lagi Isyak, maka cara dia adalah azan tanpa guna speaker. Hukum dia sunat lah, bukan kata dosa. Ada azan tak qamah pun sah je sembahyang. Cuma benda tu benda yang dituntut oleh agama kita. Jadi kita buat. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menceritakan sebelum daripada Rasul sembahyang Maghrib dengan Isyak di Arafah dilaungkan satu azan dan 2 iqamah. Jadi bagi orang yang ingin sembahyang jamak, tak kira jamak taqdim ataupun jamak takhir,
berpandukan kepada hadis ini adalah disunatkan satu azan. Tetapi iqamah disunatkan untuk setiap sembahyang. Sembahyang fardu zuhur di qama, asar pun qama. Tapi kalau azan hanya satu sahaja. Begitu juga maghrib dengan isyak. Baik. Jadi pakak buatlah benda hak yang belajar dah ni. Jadi kalau kita bermusafir nak sembahyang, okey kita pergi sebuah kereta kan. Dah kiralah nak sembahyang mana pun, sembahyang di RNR ke lain daripada RNR ke. Sembahyang buatlah azan. Tak perlu mesti cari speaker, mikrofon, tak perlu. Dah azan, dah tak ada mikrofon. Dah bukan mesti. Dulu mana ada pun azan. Malu azan kuat, azan selalu bayar benda. Pok-pok kita je dengar. Kalau malu azan kuat, sebenarnya tak perlu malu. Bab agama ni jangan malulah bab agama. Kita buat malu bab agama. Orang buat mungkar tak malu depan kita. Takkan kita nak malu buat benda agama. Ni pelik juga orang kita, orang Islam kita nak buat benda agama malu. Dah masuk waktu sembahyang tak ada surah dah. Tak boleh ke sembahyang? Tepi-tepi jalan. Jauh daripada kenderaan lah. Tak boleh ke? Banyak kan tanah-tanah ni tanah-tanah banyak kan? Malu nak sembahyang. Pulak dah malu. Dah lepas tu biar qada. Mana boleh gitu? Haram buat lagu tu. Tak boleh. Kita dalam bab melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah banyak alasan malu. Orang melakukan kemungkaran depan mata kita siang malam tak malu sikit pun. Ke kita tak malu, ke Allah Ta'ala tak malu. Tiba-tiba kita nak malu kepada manusia dalam masa yang sama kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang hak yang sembahyang jamak, apa hak yang dituntut kepada dia adalah melaungkan azan sekali, lepas tu iqamah untuk setiap sembahyang. Jadi 2 kali iqamah, 1 azan. Tanpa melakukan solat sunat apapun di antara kedua-duanya. Jadi Rasulullah terlepas daripada sembahyang maghrib terus sembahyang isyak. Sama juga lepas daripada sembahyang zuhur terus sembahyang asar. Dah boleh tak nak sembahyang sunat rawatib bagi orang hak yang buat jamak? Dah kira jamak taqdim ke jamak takhir boleh ke tak? Boleh. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan tidak lagi dituntut mengerjakan sembahyang sunat rawatib bagi orang yang bermusafir yang melakukan sembahyang jamak. Ada pandangan. Tapi mengikut mazhab Imam Syafi'i tetap lagi sunat. Sunat buat sembahyang sunat rawatib bagi orang yang buat jamak. Tak kira lah jamak taqdim ke, jamak takhir ke, sunat dibuat sembahyang sunat rawatib. Dah lagu mana kita nak buat sembahyang sunat rawatib? Kalau orang tu sembahyang jamak taqdim, okey kita tengok sembahyang jamak taqdim dia yang dia sembahyang. Katakanlah dia sembahyang jamak taqdim zuhur dengan asar. Okey, cara dia adalah sebelum daripada sembahyang fardu zuhur, dia sembahyang dulu sunat rawatib sebelum daripada zuhur. Lepas tu dia sembahyang fardu zuhur. Lepas sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar. Lepas sembahyang fardu asar, dia sembahyang sunat rawatib lepas zuhur, lepas tu sembahyang sunat rawatib sebelum asar. Okey, begitu cara yang disebut oleh ulama fiqh. Sekali lagi takut ada nak nakak. Ulang sekali lagi. Ketika kita buat jamak, sunat tak kita sembahyang sunat rawatib? Okey, jawapannya ulama berbeza pandangan. Okey, kita tak mahu tengok perbezaan pandangan. Kita nak pandangan mazhab Imam Syafi'i yang diamalkan di tempat kita. Okey, menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap dituntut bagi orang yang bermusafir yang sembahyang jamak, dah kira lah takdim ke takhir, melaksanakan sembahyang sunat rawatib. Okey, soalannya bagaimanakah dia nak buat sembahyang sunat rawatib kalaulah sekiranya jamak tu jamak takdim? Kalau jamak takhir tak payah. Sebab jamak takhir dia tidak disyaratkan mualat di antara dua sembahyang. Dia tidak disyaratkan lepas daripada sembahyang zuhur terus kita sembahyang asar lalu. Kalau jamak takhir. Tetapi jamak takdim lepas daripada sembahyang zuhur mesti kena sembahyang asar lalu. Berbeza di antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau orang tu nak buat jamak takdim lepas daripada sembahyang zuhur, dia duk tengok handset lebih kurang dalam 3 minit baru nak sembahyang asar, tak jadi dah. Tak boleh dah buat jamak takhir. Nanti mungkin kena sembahyang asar dalam waktu dia. Sebab dia sebab putus mualat dah. Mesti lepas zuhur kena buat asar lalu. Kalau nak buat takdim maghrib dengan isyak, lepas buat maghrib kena buat isyak lalu. Baik, kalau jamak takhir tak ada masalah. Jamak takhir boleh kita jarakkan di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua kerana mualat tidak disyaratkan dalam jamak takhir. Okey. Bagi orang yang nak buat jamak takdim, bagaimanakah cara dia nak sembahyang sunat rawatib? Okey, cara dia adalah dia sembahyang sebelum daripada sembahyang zuhur, sunat qabliyah zuhur. Lepas tu barulah dia sembahyang
fardu zuhur, lepas dia sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, lepas tu dia sembahyang sunat ba'diyah zuhur, lepas tu sembahyang sunat ba'diyah asar. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sunat ba'diyah asar, bersilap asal ni. Sunat qabliyah asar, sunat ba'diyah zuhur, lepas tu sunat qabliyah asar. Okey, gitu. Katanya lagi, sesudah itu sesudah itu baginda berbaring berehat hingga fajar terbit. Jadi Rasulullah duduk di Arafah. Siapa di Arafah? Rasul duduk situ berehat. Ini panggil bermalam di Arafah. Di bermalam di Arafah termasuk dalam wajib haji. Maksudnya bagi orang yang mengerjakan haji, mesti dia bermalam di Arafah. Namun kalau dia sengaja tidak bermalam di Arafah, dia telah melakukan dosa, dia telah melakukan kesalahan, mesti dia kena bertaubat. Tetapi haji dia tetap sah kalau dia buat rukun-rukun yang lain. Cuma dia kena bayar dam kerana dia meninggalkan wajib haji. Katanya lagi, lalu solat subuh setelah masuk waktunya dengan sekali azan dan sekali iqamah. Apabila masuk je waktu subuh, maka Bilal ataupun muazzin melaungkan azan, Rasul sembahyang subuh dengan sekali azan dan sekali iqamah. Kemudian lepas daripada selesai sembahyang subuh, kemudian menaiki untanya hingga di Masy'aril Haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta, lepas tu Rasul datang ke Al-Masy'aril Haram. Masy'aril Haram adalah nama kepada Muzdalifah itu sendiri. Dan di sana adalah sebahagian ulama mengatakan nama satu tempat di Muzdalifah. Tempat hak yang comel, kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Di sana baginda menghadap ke arah kiblat seraya berdoa, bertakbir dan bertahlil. Bertakbir ucap Allahu Akbar, bertahlil ucapan la ilaha illallah. Baginda tetap berdiri di sana hingga ufuk timur terlihat kuning sekali. Dan sebelum matahari terbit, baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat hingga sampai di lembah Muhassir. Ada satu tempat di sana juga. Di sana baginda bergerak sedikit dan menempuh jalan tengah yang menuju ke Jamrah Kubra. Jamrah Kubra ni jamrah yang besar, iaitu Jamratul Aqabah. Jamrah Aqabah ni tempat melontar itulah. Hak yang terletak di Mina. Dia tempat melontar ada 3. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Hingga sampai di jamrah itu yang ada dekat pohon, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melemparnya dengan 7 buah batu kerikil sebesar batu benda ditulis ni, sebesar batu ketepel. Ya, terjemuh lagu tu. Maksudnya kecil-kecil je lah. Batu saat itu besar-besar hujung-hujung jari gitu je. Sebanyak 7 utir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar kepada Jamratul Aqabah. Ini juga termasuk dalam wajib haji. Orang yang mengerjakan haji pada hari raya mesti dia kena melontar sebanyak 7 biji batu. Yang batu kecil je lah, bukan batu besar. Ada orang bahan batu besar nak marah ngak ke setan. Nak marah ngak ke setan, bapaknya bahan batu ngelipar-lipar. Kadang-kadang orang ada depan kena atas orang kau. Balik kampung ikut setan kau. Jadi nak pok kena marah tu. Dia kena gini. Dia masalah kita buat apa jua ibadat, kita tidak boleh ikut nafsu kita. Bahkan mesti kita kena ikut bagaimana hak yang ditetapkan oleh syarak. Jadi hak yang ditetapkan oleh syarak, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, lotor batu kecil-kecil. Pekong batu kecil-kecil dah lah. Tak perlulah batu besar lengang kau. Faham, besar lengang pun ada macam-macam. Lipah tak ada batunya, bahan lipah pekong, kasutnya pekong. Baik, tu tak kena lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kita tak ada buat pelik-pelik orang kita. Orang kita tak buat pelik, orang kita juru sikit. Biasanya orang-orang luar lah buat pelik-pelik agak. Katanya seraya mengucapkan takbir dalam setiap kali lemparannya. Setiap kali Rasul lempar, Rasul ucap takbir Allahu Akbar. Setiap kali Rasul lempar, Rasulullah ucap takbir Allahu Akbar. Jadi yang 7 hutir itu kena 7 kali lempar. Ambil 7 hutir lempar sekaligus, dia masih lagi tidak menepati apa hak yang dituntut oleh syarak. Dan setiap kali lempar sunat ucap takbir sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Katanya
baginda melampaunya daripada perut lembah. Di sana ada lembah dululah, dia ni tak ada dah. Rasul daripada perut lembah saat itulah Rasulullah lepo, tapi dia ni tak ada lembah tersebut. Yang penting kita lepo pada jamrah tersebut itulah. Kemudian berangkat menuju tempat penyembelihan. Di sana baginda menyembelih haiwan korbannya. Rasul sembelih. Dan riwayat yang lain menyebut Rasul sembelih sebanyak 63 ekor unta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pula kepada Sayyidina Ali untuk menyempurnakan penyembelihan unta tersebut. Sebab mana sampai ke 63 ekor unta Rasul sembelih? Kerana bertepatan dengan umur yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 63 tahun. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki untanya dan berangkat untuk melakukan tawaf ifadah di Baitullah. Lepas daripada melontar pada hari raya di Jamratul Aqabah, maka Rasul pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhurnya di sana. Patut kata Imam Ibn Hajar, hadis selengkapnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini panjang lagi sebenarnya, kita rasa panjang dah. Sebenarnya panjang lagi diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada keberkatannya dan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.